Dia orang sembahyang subuh ni tuan-tuan. Kenapakah agama Islam meletakkan orang sembahyang subuh berjemaah ni sebagai orang yang hebat, ganjarannya juga hebat? Sebab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka berjaya mengalahkan syaitan yang khusus kerjanya menggoda orang tak sembahyang subuh. Kita sembahyang syak, zuhur, asar, maghrib. Syaitan yang goda kita syaitan biasa-biasa, prebet begitu je. Tapi untuk sembahyang subuh ada special punya syaitan. Sehingga kan Nabi SAW menyebut, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Ketika kita tidur, akan datang satu syaitan, dia ikat leher kita dengan 3 tali. Mana kita sama macam anjing yang orang bawa jalan petang-petang, itulah rupa kita masa tidur. Ada 3 tali, syaitan tu pegang saja. Ini untuk orang yang tidur tak baca doa, tidur tak baca Quran. Orang suruh baca Quran, dia baca WhatsApp, dah mengigau-ngigau. Baca Quran, baca doa, jangan bergaduh dengan orang, maafkan orang, barulah tak ada tali. Jadi idza nama bi kulli uqdatin yadribu alayka lailatan tawila. Siapa-siapa tidur dengan 3 tali ini, nescaya dia akan tidur sepanjang hari. Itu yang bangun pukul 10 tu. Dan untuk orang yang nak bangun sembahyang subuh, fa iza staiqadha fa zakarallah in halat uqdatan. Katalah di rumah dia dekat dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun tersedar. Dia bangun. Bila dia bangun, putus satu tali, ada 2 tali lagi. Syaitan tu akan tarik balik. Tidur balik, baru azan, komat lambat lagi bang, tarik balik. Ada 2 tali. Ya tak ya, relax dululah. Kau orang nak solat sunat itu macam-macam, tidurlah, rumah aku dekat kan, baring balik. Tiba dengar Allahu akbar, Allahu akbar, syallah. Dia pun memang astagfirullah, dah komat dah. Putus satu tali. Ada satu tali lagi, dia tarik balik. Bang, Jumaat subuh bang, dia baca panjang surah Sejadah, don't worry bang. Kau pergi lagi 10 minit kau boleh datang lagi. Imam tu asyik lupa, jangan takut, dia ulang balik orang. Ya tak ya, imam selalu lupa. Tarik balik. Akhirnya pukul 10 pagi lah kita bangun. Sebab itu orang kalau boleh datang sembahyang subuh, itu warrior. Dia dah kalahkan siapa? Setan. Maka wajar orang-orang macam ni dapat rumah dalam syurga. Saya menyuruh diri saya dan muslimin muslimat sekalian, ayo jadikan Rejab momen kita jadilah orang datang sembahyang subuh. Usahalah, kita tahu ada waktu bekerja susah sikit, usahakanlah kalau weekend, Sabtu Ahad, jangan lepaskan peluang datang sembahyang subuh. Kami di masjid sekarang ni mengalami atau kehilangan jumlah jemaah yang agak signifikan juga. Sebab orang, bangkali orang merajuk ke apa, banyak dengan SOP dia serabut nak datang. Ada setengah orang dia tak suka jarak-jarak, dia kata semayang macam tanam pokok getah, main semeter kata. Jadi dia bagi dia enggak marem macam takum datang semayang. Jadi kita kehilangan jemaah, 1-2 saf tu kita hilang. Jadi nak panggil balik itu bukannya senang. Kita mengajaklah suruh muslimin muslimat datang semayang, bukan suruh jadi imam, jadi makmum je, amin dia di belakang, soalan risau. Ada masjid dulu dia punya jemaah ramai, tapi sekarang dah banyak kurang. Bincang-bincang macam mana dalam WhatsApp group, macam mana kita nak bagi jemaah ramai, nak buat tazkirah pun, penceramah pun payah juga nak datang apa semua. Sebab subuh pun dah lewat, macam mana nak tazkirah beria-beria. Akhirnya ada cadangan, tapi bernas jugalah cadangan ni. Saya ingat masjid kita pun boleh buat. Ada yang cadangan kita buat cabutan bertuah, hadiah motor, hadiah basikal. Jadi letakkan nombor tu di bawah kapet. Jadi habis semayang selak kapet, adalah nombor, tak boleh claim dengan Tok Imam misalnya. Atau beri sarapan percuma, macam-macam. Orang nak meramaikan jemaah datang semayang subuh, datanglah tuan-tuan. Ni ada perkongsian. Orang yang mampu semayang subuh berjemaah, confirm dia bukan munafik. Itu keistimewaan. Kadang kita bertanya, aku ni munafik ke tidak aku ni? Indikator paling mudah nak tahu kita ini munafik atau tidak, semayang subuh berjemaah atau tidak. Sebab mudah saja, dalam hadis daripada Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, laisa salatun asqal ala munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fiha la atawma walau habwa. Hadis Bukhari Muslim. Tidak ada solat yang paling berat nak didirikan oleh orang-orang munafik melainkan 2 solat saja. Paling berat dia nak buat. Pertama sembahyang subuh, yang kedua sembahyang isyak. Kalau kita mudah sembahyang subuh berjemaah, isyak berjemaah, alhamdulillah, clear lah, clear, kita bukan munafik. Tapi kalau berat, itu memang munafik. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in,
mereka begitu partikular untuk mendirikan solat subuh berjemaah. Macam mana pun mereka mesti nak mendirikan solat subuh berjemaah. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang paling strict tentang solat subuh berjemaah. Dalam kitab Al-Muwatta kata Imam Malik, Umar Al-Khattab kalau semayang, dia cek, dia roll call, dia akan cek siapa datang, siapa tak datang. Semayang subuh, dia cek seorang-seorang. Pernah sekali itu seorang sahabat bernama Sulaiman bin Hasmah radhiyallahu anhu, dia tak datang semayang. Sayyidina Umar cam. Habis semayang, dia ajak AJK pergi rumah mak kepada Sulaiman ni, nama Ashifa, mak dia. Tanya mak dia, kenapa anak kau tak datang? Oh, anak saya outstation ni tak balik lagi. Oh, okey. Noted. Maklum, dapat dalam makluman. Ni Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab, majlis rasmi angkat sumpah dia sebagai khalifah, dia buat selepas semayang subuh. Melompat DO nak datang, jangan main lepas subuh buat majlis rasmi kerjaan. Tak main lepas Jumaat pukul 10 pagi, tak ada. Dia nak tengok siapa pegawai-pegawai yang boleh datang. Lepas subuh buat majlis. Saya ingat kita pun tuan-tuan kena cadang ke ketua jabatan. Kita buat APC nanti lepas main subuh. Kita tengok orang yang majlis APC yang boleh datang lepas subuh. Subuh mata lebam, majlis tak bangun pagi. Dan Umar Al-Khattab masih nak mendirikan salat subuh berjemaah walaupun dia ditikam. Dalam peristiwa dia ditikam, dimati tu, dia masih lagi insist nak sembahyang subuh. Ni Umar Al-Khattab. Sama juga Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dia perang, semua perang dia menang. Kata dia, saya tak akan mulakan perang kalau pagi tu saya terlepas sembahyang subuh berjemaah. Saya dan anggota saya mesti mau sembahyang. Kalau sembahyang jemaah baru saya confident nak pergi perang hari itu. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah sekali orang tengok dia menangis. Tanya dia, tuan, apa hal tuan menangis? Kata dia, aku menangis kerana pernah sekali aku tertinggal sembahyang subuh. Orang pun pandang, baru tertinggal sekali pun dah sedih lah. Orang lain berkali-kali tinggal. Kenapa tuan tertinggal? Tidur lambat ke? Orang tanya kepada dia. Kata dia, tidak. Masa tu saya sedang mengikuti peperangan mempertahankan benteng Tastar di Parsi, di Iran ketika itu, yang mana seramai 30,000 orang Islam berhadapan dengan 150,000 tentera Parsi. Kami berperang daripada tengah malam sampailah matahari terbit, dan benteng Tastar itu berjaya kami takluki menjelang waktu fajar. Jadi bila kami masuk ke dalam kotanya, matahari dah pun muncul. Barulah kami sedar kami terlupa sembahyang sunat fajar dan solat subuh. Sampai sekarang saya bila terkenang balik, saya akan menangis. Tuan-tuan bayangkan, bukannya dia tak semayang tu dia tertidur, nengok Netflix sampai 4 siri tu tak sedar, bukan. Kerana dia perang. Kenapa dia menangis sedih? Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sebab Nabi pernah sebut, engkau semayang 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Hadis riwayat Muslim. Apakah sembahyang sunat fajar? Sembahyang sunat 2 rakaat selepas azan subuh. Ada orang panggil solat qabliyah, tapi kita panggil solat sunat fajar. Kalau tuan-tuan datang masjid, sebab itu antara azan dengan qomat subuh memang gapnya agak panjang, sebab kita nak bagi peluang orang sembahyang sunat fajar. Sunat fajar ini punya fadilat dia besar. Kalau tuan-tuan terlepas, boleh qada. Dia special punya sembahyang. Nabi kata, siapa boleh jaga sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, orang ni dapat segala nikmat dunia. Apa nikmat dunia? Macam-macam. Tapi itu tak boleh challenge 2 rakaat. Ikhtiarlah mula pagi esok, kunci jam datang awal sikit. Jadi itu yang pertama. Untuk nak dapat rumah dalam surga, subuh jangan tinggal. Ikhtiarkan.